Radio. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda, bersama-sama saya Ziana Nasir untuk Gerak Komuniti bersama-sama PBSMM. Kita nak bincangkan topik cabaran komuniti BSMM bersama-sama Tuan Haji Hakim Hamzah yang merupakan Setiausaha Agung BSMM ketika ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan Haji, dengar tak suara saya? Salam, tadi terputus sekejap. Oh, okey. Ya, tak apa. Kita faham sebab kita sekarang ini menggunakan aplikasi Zoom untuk kita langsungkan temubal dan kita langsungkan juga melalui live Facebook Bernama Radio ketika ini. Baik Tuan Haji, Bulan Sabit Merah Malaysia ni telah bekerjasama dengan Telekom Malaysia untuk anjurkan program cabaran komuniti. Nak mintalah Tuan Haji ceritakan serba sedikit mengenai program ini dan mengapa ianya dianjurkan. Ya, program cabaran komuniti Bulan Sabit Merah Malaysia bersama Telekom Malaysia Berhad ini telah dilancarkan, mulanya telah disertakan di dalam cadangan kami yang telah dibentangkan kepada pihak pengurusan Telekom Malaysia. Tujuannya adalah untuk melahirkan idea-idea baru daripada golongan muda tentang cara terbaik ataupun cara-cara baru untuk kita berinteraksi dan kita berkomunikasi dan kita melibatkan komuniti di dalam program-program kita. Jadi apabila cabaran ini lancarkan, ia bertujuan untuk mencungkil idea-idea baru agar dapat kita mendapat idea baru dan cara baru untuk kita berinteraksi dengan komuniti. Okey, jadi apa yang peserta perlu lakukan dan turut serta dalam cabaran ini? Apa yang mereka kena buat? Okey, pertama sekali cabaran ini terbuka kepada semua institusi pengajian tinggi, baik sama ada pengajian tinggi awam ataupun pengajian tinggi swasta. Ia juga termasuk dengan institut-institut perguruan di seluruh negara. Jadi ahli-ahli bulan sabit di institusi-institusi ini perlu menubuhkan sebuah pasukan 3 atau 4 orang ahli Bulan Sabit Merah Malaysia untuk bersama-sama memikirkan program komuniti apa yang mereka ingin lancarkan. Mereka perlu mungkin membuat sedikit kertas kerja, perancangan ataupun kertas cadangan. Kemudian cadangan ini dihantarkan untuk menyertai pertandingan ini supaya dapat dipertimbangkan dan diperhalusi 8 peserta ataupun kumpulan terbaik akan diberi hadiah ataupun diberi dana sebanyak RM10,000 untuk menjalankan program komuniti mereka. Okey, bila sebut tentang program komuniti dan mencari 8 peserta terbaik ini, berikan contoh jenis-jenis program yang peserta boleh bentangkan untuk mereka mendapatkan dana ni. Ya, program komuniti ini ada pelbagai bentuk. Yang pentingnya ia perlu melibatkan komuniti setempat. Contohnya mungkin diadakan kelas-kelas tuition yang menjurus kepada pendidikan ataupun pelajaran, kelas-kelas bahasa Malaysia ataupun kelas-kelas matematik. Boleh juga melibatkan program-program untuk meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Contohnya pertanian bandar, pertanian menggunakan hidroponik dan sebagainya, kemahiran-kemahiran seperti kemahiran menjahit, kemahiran memasak, kemahiran menggubah. Jadi pelbagai program untuk meningkatkan kemahiran pun boleh membantu penduduk setempat mempertingkatkan sumber pendapatan mereka. Jadi ada pelbagai jenis program komuniti yang boleh dicadangkan. Tidak kira sama ada di luar bandar ataupun di dalam bandar, sama ada bersama orang asli dan sebagainya. Jadi kita hendak mencungkil idea-idea baru ini daripada golongan muda kita supaya idea-idea ini dapat diketengahkan dan dapat dilancarkan dan dipraktikkan secara besar-besaran. Dan sehingga hari ini dah berapa banyak program komuniti yang dibangunkan oleh BSMM dan berapa banyak dana yang sudah pun dikeluarkan? Di dalam Bulan Sabit Merah Malaysia, kita ada beberapa program yang melibatkan komuniti. Salah satu daripadanya adalah program First Aider in Every Home ataupun seorang pengamal
first aid di setiap rumah, kerana kita fikirkan di setiap rumah macam-macam kemalangan boleh berlaku. Macam kadang-kadang anak kita bermain di luar, ada yang terjatuh, terluka, ada yang tersiuh, yang mungkin ada anak yang sedikit buas tu, yang melompat-lompat di atas katil, kadang-kadang jatuh ke bawah kan, yang melompat di tangga. Macam-macam lah anak kita ni, kadang-kadang macam stuntman pun ada juga. Macam-macam, Spiderman, Superman semua ada. Semua man ada. Dia tengok macam-macam cerita yang ada di TV kan. Jadi kadang-kadang mereka cuba melakonkan balik aksi-aksi dramatik yang mereka lihat di TV ni. Jadi kadang-kadang aksi ni kita malang tidak berbau kan. Jadi apabila berlaku apa-apa kemalangan di rumah, kita perlu memberikan bantuan segera ataupun first aid kepada mereka ini, supaya jika berlaku luka ataupun tangan terseliuh, ataupun jika ada yang makan tertelan biji rambutan ke tercekik dan sebagainya, bantuan yang segera dapat diberikan sebelum bantuan yang seperti ambulans dan sebagainya tiba ke rumah ataupun lokasi setempat itu. Itu dari segi first aider in every home. Dari segi menghadapi bencana banjir pula, berikutan bencana banjir pada 2014-15 dahulu, Bulan Sabit Merah Malaysia telah mengambil beberapa buah kampung di negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang sebagai kampung-kampung angkat. Di kampung-kampung ini, Bulan Sabit Merah Malaysia dengan dana yang disumbang oleh masyarakat, kami telah memberi bot-bot menempatkan bot-bot di kampung-kampung ni, kampung-kampung yang sering menghadapi banjir setiap tahun. Jadi kami tempatkan bot dan enjin. Selain daripada bot dan enjin, kami juga memberi latihan kepada penduduk setempat untuk mengendalikan bot ni. Kerana kita kadang-kadang tidak dapat menganggarkan kawasan mana yang akan menghadapi banjir setiap tahun. Ada kalanya satu tempat itu boleh kita akses daripada jalan besar. Ada kalanya satu tempat itu mungkin terputus. Contohnya juga Bulan Sabit Merah ada menempatkan stok-stok hygiene kit di beberapa hub seperti di Johor, Pahang, Sabah dan Pulau Pinang untuk menghadapi bencana-bencana banjir ini. Tetapi contohnya macam banjir pada bulan Januari yang lepas, kebanyakan tempat di negeri Pahang telah dilanda banjir dan jalan raya telah memutuskan perhubungan di antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi walaupun kita ada menempatkan stok-stok di beberapa base yang kita telah tentukan sebelum ini, namun barang-barang ini tidak dapat sampai dengan kepada tempat-tempat yang memerlukan bantuan dengan segera. Jadi ada kalanya mungkin apabila banjir air naik terlalu cepat di waktu malam, masa kita tidak sedar, jadi mungkin bantuan nak sampai tu mungkin mengambil masa. Jadi apabila kita menempatkan bot-bot di beberapa komuniti atau kampung-kampung angkat yang telah dikenal pasti dengan latihan untuk mengendalikan bot-bot ini, jadi mereka dapat bertindak sebagai pasukan bertindak yang berasaskan komuniti ataupun community based action team, dan mereka dapat memberi bantuan kepada rakan-rakan sekampung mereka ataupun kampung-kampung jiran mereka. Ya, ini lebih kepada bantuan awal supaya dalam masa nak tunggu bantuan yang seterusnya tiba, mereka perlu bertindak terlebih dahulu. Baiklah, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami menerusi Gerak Komuniti bersama-sama PBSMM, kita bincangkan cabaran komuniti BSMM bersama-sama Tuan Haji Hakim Hamzah, Setiausaha Agung BSMM. Okey, kita tahu ada banyak program komuniti yang telah pun dijalankan. Cuma di sini saya nak tahu dari segi sejauh mana keberkesanan program-program yang telah pun dijalankan oleh BSMM kepada masyarakat. Seperti yang saya bagi contoh tadi, dari segi kalau first aider in every home tu, pastinya apabila setiap rumah ataupun kebanyakan rumah sudah ada seorang yang boleh memberi pertolongan cemas kepada mangsa-mangsa ataupun mereka yang mengalami kecederaan, pastinya kadar kematian ataupun kadar kecederaan dapat dibendung ataupun dapat dikawal supaya tidak melarat ke peringkat yang lebih teruk lagi. Ini dari segi first aider in every home. Dari segi community based action team pula, pastinya apabila kampung-kampung yang telah dikenal pasti ini ada kemudahan bot ataupun kemahiran untuk mengendalikan bot-bot ini, mereka dapat memberi bantuan yang segera kepada penduduk-penduduk kampung ataupun kampung-kampung di sekitar tempat mereka. Ini dapat memastikan agar bantuan segera
sampai kepada mereka yang memerlukan, dan mereka tidak perlu untuk tunggu lama untuk menerima bantuan, kerana kita ada juga dengar cerita-cerita mereka yang terpaksa berlindung di atas bumbung sehingga banyak jam ataupun kadang-kadang lebih daripada 1 hari sementara menunggu bantuan sampai kerana bilangan bot mungkin sangat terhad. Jadi ada juga jenis-jenis bot yang sesuai untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi kemahiran mengendalikan bot ni juga penting dan ia dapat memastikan agar bantuan dapat sampai kepada mereka yang memerlukan dengan kadar segera. Dan memandangkan negara kita juga tak terkecuali terkesan dengan pandemik COVID-19, perancangan masa akan datang bagi Bulan Sabit Merah sendiri, memandangkan kes COVID masih lagi belum menunjukkan penurunan, masih lagi melepasi 5,000 kes setiap hari. Adakah bantuan akan terus disalurkan dan dari mana BSMM mendapat segala dana ni? Ya, pastinya Bulan Sabit Merah Malaysia sebagai sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta 540, kami adalah auxiliary kepada kerajaan. Jadi sebagai memainkan fungsi sebagai auxiliary kepada kerajaan, kami sentiasa bersedia ataupun mencari sumber untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan ataupun mengalami bencana, sama ada bencana alam ataupun bencana yang terhasil dari konflik. Jadi seperti sekarang ni kita ada menghadapi pandemik COVID-19. Jadi Bulan Sabit Merah Malaysia telah bergiat cergas untuk dilantik oleh CITF untuk membangunkan sebuah platform ataupun sebuah database untuk mendaftarkan sukarelawan-sukarelawan untuk ditempatkan di pusat-pusat vaksin di seluruh negara. Jadi pada awalnya apabila kami diberi sasaran yang kerajaan mahu menubuhkan lebih 600 buah pusat vaksin di seluruh negara dengan anggaran secara purata 10 orang sukarelawan di setiap pusat vaksin, kami mensasarkan pada asalnya untuk mendaftarkan sekitar 6 ke 10 ribu orang sukarelawan. Tapi buat masa ini kita telah berjaya mendaftar lebih 100 ribu orang sukarelawan. Dan kita telah menempatkan lebih 5,000 orang sukarelawan di seluruh negara di lebih 500 buah pusat pemberian vaksin. Itu dari segi pemberian vaksin dan pengurusan sukarelawan. Baru hari ini, pagi tadi kami memulakan pula program pusat vaksin bergerak untuk membantu memberi vaksin kepada mereka yang terlantar di rumah. Kerana kita sedia maklum yang kita perlu mensasarkan sekitar 70 ke 80% penduduk di negara kita untuk divaksinkan supaya kita dapat mencapai vaksin berkelompok. Untuk mencapai ini kita perlu memvaksinkan sesiapa yang sudi dan boleh divaksinkan. Ini termasuk mereka yang sakit, mereka yang terlantar di rumah, mereka yang OKU, mereka yang di penjara, mereka yang bukan warga negara, mereka yang pendatang asing tanpa izin, tidak kira siapa pun, kerana COVID-19 ini tidak mengenal bangsa, tidak mengenal warga negara, tidak mengenal sama ada kita sihat ataupun sama ada kita terlantar di rumah. Jadi ia boleh menghinggap ataupun menyerang sesiapa saja. Jadi untuk kita melindungi seluruh rakyat Malaysia, kita perlu dengan segera mencapai tahap imunisasi berkelompok. Jadi dengan itu kami telah melancarkan dengan beberapa NGO lain telah melancarkan pusat vaksinasi bergerak ini agar kita dapat memberi vaksin kepada mereka yang terlantar di rumah beserta dengan seisi keluarga mereka yang masih belum divaksin, tervaksinkan sekali. Jadi hari ini kita telah melancarkan program ini dan hari ini kita bercadang untuk mengunjung 5 buah rumah. Kerana program ni memakan masa. Kita lepas beri vaksin tu kita ada waktu pemerhatian pula. Jadi lepas tu nak bergerak ke rumah yang lain. Jadi di mana? Kawasan mana Tuan Haji? Hari ini kita memberi vaksin di kawasan Mukim Ampang. Jadi kita hari ini mensasarkan 5 buah rumah dan sekitar 18 orang penerima vaksin. Kerana walaupun kami menerima senarai mereka yang terlantar ni daripada pihak berkuasa, tetapi apabila dihubungi, ada yang nombor tidak dapat dihubungi, ada yang tidak sudi menerima vaksin, ada yang sudah menerima vaksin. Jadi kita perlu buat reki dulu sebelum kita pergi melawat.
dan apabila sudah mendapat persetujuan, kami membuat lawatan untuk memberi vaksin kepada mereka. Jadi dari segi bantuan vaksin. Dari segi mereka yang terkesan dengan PKP, kerana kita sedia maklum apabila PKP dilancarkan ataupun dikenakan, ada golongan yang tidak dapat pergi bekerja. Ada golongan yang mendapat pendapatan harian, hasil dari kerja harian. Ada yang berniaga baru ada pendapatan. Jadi ada sektor-sektor ataupun kelompok di dalam masyarakat kita yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan. Jadi mereka ini perlu diberi bantuan. Jadi kami telah mendapat bantuan sebagai salah sebuah daripada 190 buah national society di seluruh dunia yang menganggotai International Federation of Red Cross dan Red Crescent berserta dengan International Committee of Red Cross. Mereka banyak membantu meraih dana dari luar negara untuk membantu program-program di dalam negara, sama ada dari segi bantuan pemvaksinan ataupun bantuan kepada mereka yang terkesan, ataupun sebelum ni ada juga kita beri bantuan-bantuan kepada frontliners dari segi kelengkapan ventilator di hospital-hospital, respirator, face mask, PPE dan sebagainya. Jadi pelbagai bantuan telah diberikan dan akan terus diberikan melalui dana-dana yang diraih daripada bukan saja daripada IFRC dan ICRC, juga daripada masyarakat Malaysia dan juga syarikat-syarikat korporat yang sudi membantu rakyat secara am. Ya, dan sekiranya ada yang ingin menyumbang kepada Bulan Sabit Merah Malaysia, bagaimana caranya? Ya, kita sudah bekerjasama dengan beberapa buah pihak yang sudi menambah saluran-saluran untuk masyarakat menderma. Salah satu beberapa saluran yang boleh saya senaraikan di sini seperti contohnya mata-mata enrich. Mereka ahli-ahli enrich boleh mendermakan mata-mata enrich mereka. Melalui Touch and Go pula juga ada saluran untuk memberi derma. Melalui Do It Now boleh membuat pemindahan secara elektronik. Melalui Lazada juga ada program-program yang kami senaraikan yang boleh penderma-penderma memberi dana ataupun memberi bantuan. Juga melalui Mesra Petronas juga bekerjasama untuk satu saluran untuk memberi derma. Dan selain daripada saluran-saluran ini, masyarakat Malaysia boleh juga memberi derma secara tunai yang dimasukkan ke dalam akaun kami di akaun Maybank. Jika boleh saya sebutkan nombor akaunnya, 5144 2210 7228 Maybank 5144 2210 7228. Dan bagi mereka yang berderma melebihi RM20 Malaysia akan diberi resit pelepasan cukai. Ya, okey. Baik, Tuan Haji, pejam celik kejap je masa berlalu. Dah 13 episod Bulan Sabit Merah Malaysia bersama dengan Bernama Radio kan dalam rancangan Gerak Komuniti ni. Jadi apa pesanan terakhir dan juga saranan kepada pendengar setia Bernama Radio, tak kisahlah yang sedang mendengar, yang sedang menonton secara live FB di Facebook Bernama Radio, apa pesanan kepada mereka? Pesan terakhir sudah 13 minggu kita bersama ni. Saya ingin berpesan kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita bersatu hati, bersama-sama mematuhi SOP untuk menentang COVID-19, kerana kita perlu memenangi peperangan menentang COVID-19 ini. Kita perlu lindungi diri kita dan supaya kita dapat melindungi semua. Dan saya juga ingin menyarankan agar semua rakyat Malaysia yang boleh divaksinkan agar mendaftar sebagai penerima vaksin agar kita dapat segera mencapai imunisasi berkelompok dan kita dapat segera keluar daripada situasi pandemik ini dan dapat hidup seperti sebelum ataupun seperti sedia kala. Saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bernama Radio kerana telah sudi bersama-sama kami selama 13 minggu dalam menyiarkan pelbagai program-program yang kami lancarkan di seluruh negara.
semoga pertalian ataupun perhubungan dan kerjasama ini dapat teruskan di masa-masa hadapan. Ya. Kecil tapak tangan nyiru kami tarahkan. Terima kasih. Ya, insya-Allah kita juga berterima kasih kepada PBSMM kan kerana banyak memberi informasi dan juga tunjuk ajar secara tak langsung, berkongsi pelbagai informasi yang perlu kita ambil tahu dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apapun, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Hakim Hamzah kerana bersama-sama kami. Insya-Allah ada masa, ada ruang kita jumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita baru saja bersama-sama Tuan Haji Hakim Hamzah yang merupakan Setiausaha Agung BSMM untuk Gerak Komuniti Bersama-sama PBSMM. Sekian dulu untuk waktu ini. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.